Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar anak-anak murid yang ustazah kasih sekalian? Ustazah doakan semua sentiasa dalam jagaan Allah selalu. Tambah-tambah lagi dalam kita menghadapi serangan COVID-19 pada hari ini, bukan sahaja di negara kita, malahan satu dunia sedang berperang dengan virus yang tak mampu kita lihat dengan mata kasar. Namun, tuntutan menuntut ilmu janganlah kita abaikan. Mencari asbab dan musabab kenapa ia berlaku sudah menjadi takdir dan ketetapan Allah. Apa yang kita lalui hari ini, mudahan kita dapat bersabar dengan setiap apa ketentuan yang Allah aturkan kepada hamba-Nya. Maka tajuk pelajaran kita hari ini amatlah bertepatan bagaimana untuk kita memahami sunnatullah, atau dengan bahasa mudah ialah peraturan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetapkan sejak azali lagi. Baiklah, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mendengar bacaan contoh ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran dengan teliti, menyatakan maksud potongan ayat dengan betul, menjelaskan sebab turunnya ayat dengan betul, menerangkan konsep sunatullah dengan betul, membincangkan kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu dengan betul, menerangkan kesan memahami sunatullah dan menerangkan pengajaran ayat. Baiklah, sekarang kita akan mendengar bacaan contoh ayat 137 hingga 139 surah yang ketiga, iaitu surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Jom kita baca potongan ayat dengan betul dan kita fahami maksudnya. Qad khalat min qablikum sunan, sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah, iaitu peraturan dan ketetapan Allah. Fasiru fil ardi, maka mengembaralah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Haza bayanul linnas, Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia. Wahudan wa mau'izatul lil muttaqin, dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu berasa lemah dan janganlah kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, padahal kamulah orang yang tertinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Baiklah, pasti kita tertanya-tanya kenapa Allah turunkan ayat 139 ini. Ketika berlaku perang Uhud, tentera muslimin hampir mencapai kemenangan, tetapi ketika musuh berundur, pasukan pemanah telah ingkar arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak sabar-sabar turun untuk merampas harta pihak musuh, menyebabkan tentera kafir sedar benteng tentera Islam telah tiada. Maka tentera kafir berpatah balik menyerang habis-habisan ketika tentera Islam Alfa merampas harta peperangan.
Maka pada ketika itu ramai tentera Islam yang syahid, termasuklah singa Allah iaitu Saidina Hamzah radhiyallahu anhu, gugur syahid di medan perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dengan apa yang berlaku ketika perang Uhud dan lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan dalam perang Uhud, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatan-Mu. Ya Allah, tiada lagi yang akan menyembah-Mu kecuali kumpulan kami ini. Maka bantulah kami, ya Allah." Maka turunlah ayat ini untuk memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Pengajarannya ialah kekalahan berlaku disebabkan sebahagian tidak ikut arahan ketua yang menjadi penyebab dan menyebabkan kekalahan yang teruk. Balik semula kepada apa yang kita bincangkan, ini merupakan sunatullah yang Allah tetapkan. Setiap apa yang berlaku adalah takdirnya. Menang adalah takdir, kalah pun adalah takdir. Yang menentukan menang atau kalah adalah penyebabnya. Anak-anak bolehlah klik link video YouTube tersebut untuk mendapat gambaran bagaimana peristiwa berlakunya perang Uhud. Jadi jelaslah kepada kita konsep sunatullah itu ialah satu sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Baiklah. Sunatullah itu bercirikan dengan 3 ciri. Yang pertama ialah ia bersifat tetap dan kekal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana video di sebelah ini, berlakunya tsunami itu adalah tetap dan kekal berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ia merangkumi semua makhluk dan juga berasaskan konsep sebab, musabab dan akibat. Tidak kiralah makhluk yang ada di langit atau di bumi. Contohnya kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi sebagaimana yang telah disebut dalam Al-Quran ayat 43 surah An-Nur. Seterusnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya mengembara di muka bumi ini? Bukan sekadar menghayati keindahan ciptaannya, tapi mengambil pengajaran daripada peninggalan sejarah kegemilangan dan keruntuhan umat yang terdahulu. Contohnya, kejayaan kaum Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Talut dan tenteranya. Apakah yang menyebabkan kaum Nabi Yusuf berjaya? Iaitu salah satu contoh, mereka menyimpan bekalan makanan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf alaihissalam dan akibatnya mereka telah selamat menghadapi kemarau yang panjang selama 7 tahun. Seterusnya, Talut dan tenteranya. Mereka ini mempunyai kelebihan ilmu, pengetahuan dan tubuh badan yang kuat. Jadi akibatnya mereka dapat menewaskan tentera Jalut yang bilangan tenteranya lebih ramai daripada tentera Talut. Baik, kemusnahan kaum Samud. Kita tengok kaum Samud apa yang berlaku. Iaitu mereka sangat angkuh dan menuduh Nabi Saleh alaihissalam ini adalah seorang pendusta. Maka akibatnya dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan petir dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Begitu juga yang berlaku kepada kaum Lut, iaitu mereka ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan homoseksual. Jadi Allah turunkan azab di atas akibat perbuatan mereka, iaitu dibinasakan dengan bumi diterbalikkan sebagaimana berlaku iaitu di Babylon.
Baiklah, seterusnya kita dapat memahami kesan apabila kita sendiri cuba untuk memahami bagaimana sunnatullah itu perlu kita lalui dan mengambil satu bentuk pendidikan dan peringatan kepada kita agar kembali kepada landasan dan matlamat hidup yang sebenar berteraskan syariat Islam. Okey, apakah kesan-kesannya apabila kita faham konsep sunnatullah itu? Sudah pasti kita akan lebih yakin setiap apa yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana sejak azali lagi. Seterusnya, kita dapat merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Sebagaimana contoh hari ini, negara kita sedang melalui wabak COVID-19. Jadi pihak berwajib seperti KKM dan kerajaan cuba untuk memutuskan rangkaian penyebaran virus corona ini dengan mengamalkan perintah kawalan pergerakan supaya kita dapat memutuskan rantaian virus tersebut. Seterusnya, yang ketiga ialah kita dapat menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersikap positif dalam setiap apa jua keadaan. Fikir tentang hikmah di sebaliknya. Seterusnya, yang keempat, kita dapat mengkaji dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam. Bukannya Allah jadikan sesuatu itu adalah sia-sia, tapi Allah nak kita berfikir supaya kita menjadikan sesuatu yang boleh bagi kebaikan dan maslahah untuk ummah. Okey, yang kelima ialah membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan. Seterusnya, kita tengok pengajaran ayat yang boleh kita ambil iktibar apa yang telah kita pelajari sebagai umat Islam. Kita hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan ketetapannya. Kita hendaklah menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan menyelidiki sunnatullah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi panduan dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kita hendaklah yakin bahawa Al-Quran ialah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan akhir sekali, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk bahagian penilaian, Ustazah minta anak-anak semua tulislah jawapan atau jawablah latihan ini di buku catatan atau buku latihan masing-masing. Boleh juga rujuk halaman buku teks muka surat 36. Soalan yang pertama, jelaskan sebab turun ayat 139 surah Ali Imran. Ingatlah kita peristiwa perang Uhud. Yang kedua, terangkan dua kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Yang ketiga, terangkan dua kesan apabila kita memahami sunnatullah. Yang keempat, terangkan dua pengajaran ayat yang telah kita pelajari. Dan yang kelima, soalan kebat, dunia sedang diancam wabak COVID-19. Bincangkan pernyataan di atas dengan menghubung-kaitkannya dengan konsep sunnatullah. Okey, selamat menjawab.